Kasim Selamat, seorang ahli muzik yang berada di puncak kegemilangan. Dia penyanyi dan pandai bermain muzik saksofon. Suaranya sangat merdu dan harmonis. Sudahlah artis, kacak dan bergaya pula tu. Ini yang membuat gadis-gadis ketika itu menjadi gila dan mabuk dengan kemerduan suara Kasim Selamat. Antara gadis yang tertarik ialah Sabariah. Sabariah ialah seorang gadis daripada keluarga kaya. Ibunya bernama Nyonya Mansur. Ibu Sabariah sangat garang dan tegas. Kau cari Kasim Selamat sekarang juga, aku nak ajar dia. Sabariah ingin sekali berkenalan dengan Kasim Selamat. Dia pun curi-curi menelefon Kasim Selamat untuk membuat temu janji. Cik Kasim, telefon ini datangnya dari seorang yang Cik Kasim tidak kenali. Yang cakap di sana tu siapa? Sabariah Mansur. Sabariah Mansur? Cik Kasim, saya selalu mendengar suara Cik Kasim. Suara saksofon Cik Kasim sungguh merdu. Bolehkah kita berjumpa malam ni? Malam ini? Janji telah dimeterai. Jumpa pada pukul 10 malam di Capital Blue Room. Bermula detik ini, mereka sering bertemu dan cinta mereka semakin kukuh. Dalam babak lain, Dr. Ismadi, pakar mata dan merupakan tunang Sabariah. Dia baru tiba dari England, datang berkunjung ke rumah Nyonya Mansur. Nyonya Mansur bertanya, Ismadi, seronok berada di England? Seronok tu seronok, makcik. Tapi Singapura ada Sabariah. Dr. Ismadi tersenyum melihat tunangnya, Sabariah. Nyonya Mansur dan Hayati pun memberikan Sabariah dan Dr. Ismadi berbual bersama. Dr. Ismadi meluahkan perasaan bahawa 4 tahun dia kehilangan Sabariah tunangnya. Dia melihat Sabariah semakin cantik. Nyonya Mansur gembira melihat mereka berdua. Seolah-olah Sabariah membalas cinta Dr. Ismadi. Konflik bermula apabila kakak Dr. Ismadi telah berbincang dan bersetuju Dr. Ismadi bernikah dengan Sabariah pada bulan berikutnya. Sabariah tidak bersetuju untuk kahwin dengan Dr. Ismadi. Sabariah meminta ibunya untuk memutuskan pertunangannya dengan Dr. Ismadi. Kemudian, dia memulangkan rantai pertunangan kepada ibunya tanda penolakan cinta Dr. Ismadi. Apa dia Kasim Selamat? Lawyer, majistret, ahli muzik, memang pantang Datuk Nenek aku. Ibunya sangat marah. Dia tidak dapat menerima ahli muzik sebagai menantu. Namun, Nyonya Mansur masih memberi 3 hari untuk Sabariah memilih Dr. Ismadi atau Kasim Selamat. Sabariah pun berjumpa Kasim Selamat untuk mendapat kepastian. Adakah Kasim Selamat sanggup sehidup semati? Kasim Selamat berkata dia sanggup sehidup semati bersama Sabariah dalam keadaan apa sekalipun. Ismadi atau Kasim Selamat? Kasim Selamat. Bagus. Saya cari Kasim Selamat sekarang juga, aku nak ajar dia. Imam dan Tok Kadi di ruang tamu. Kasim Selamat masih tidak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba, dia ditarik masuk ke rumah oleh Nyonya Mansur dan terus dinikahkan dengan Sabariah. Ini namanya kahwin mengejut. Mungkin dalam sejarah Malaysia, hanya Kasim Selamat sahaja yang mengalaminya. Selesai akad nikah, Ibu Sabariah membuat pengumuman bahawa Sabariah bukan lagi keluarganya. Mulai saat ini, Sabariah bukan permili saya lagi. Pada hari itu juga, mereka meninggalkan rumah menuju ke Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan, Sabariah menangis terdesak-desak. Kasim sentiasa menenangkan isterinya. Maklumlah, dia telah korbankan keluarga dan harta hanya kerana memilih Abang Kasim. Mereka pun tiba di Pulau Pinang untuk memulakan hidup yang bahagia. Dalam babak lain, Dr. Ismadi mengalami kekecewaan yang serius. Hampir mengalami kemurungan. Ingat kawan-kawan, cinta antara manusia amat berbahaya. Doktor sendiri pun sukar mengubatinya. Tapi percayalah, cinta manusia kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, malah membahagiakan. Melihat kekecewaan Dr. Ismadi, Ibu Sabariah mula menyesal. Dia mula merancang sesuatu. Apa rancangan? Nanti kita lihat. Di Pulau Pinang, pada awal perkahwinan, Kasim Selamat dan Sabariah menikmati kehidupan mewah dengan bekalan RM5,000. Mereka makan di hotel mewah ada tari menari. Lama-kelamaan, duit mereka mula menyusut. Kasim Selamat belum ada pekerjaan. Daripada menyewa hotel, bilik atas rumah hinggalah kepada bilik bawah rumah. Kasim, apalah kita ni nak jadi, bang? Daripada hotel, kita pindah ke bilik. Daripada bilik, kita pindah ke bawah kolong. Lama-lama ke mana lagi kita nak pindah, bang? Pindah ke lubang kubur. Dalam babak lain, di Singapura, Ibu Sabariah sakit terlantar. Dia dirawat oleh Dr. Ismadi. Dr. Ismadi memberitahu Ibu Sabariah bahawa jika dia tidak dapat mengahwini Sabariah, dia rela membujang sampai mati. Ismadi, betulkah kau tak mau kahwin? Saya akan terus membujang. Di Pulau Pinang, Kasim belum bekerja. Sabariah mula tertekan.
Mereka mula sering bertengkar. Abang Kasim ni orang cakap betul-betul dia main-main pula. Siapa punya salah sekarang? Lagi-lagi naik kelab, lagi-lagi naik kelab. Tapi akhirnya Kasim mengalah dan mula mencari pekerjaan sebagai buruh kasar di tapak binaan. Hati wanita, biasalah. Sabariah mula mengadu dan meminta pertolongan ibunya melalui surat. Ibunya pun datang ke Pulau Pinang dan membawanya ke Singapura dengan alasan Sabariah mengandung. Ibu Sabariah berjanji untuk membawa Sabariah balik Pulau Pinang selepas bersalin nanti. Apa yang berlaku kawan-kawan? Sebaik Sabariah melahirkan, Ibu Sabariah mengirim surat kepada Kasim selamat. Bukan berita gembira tapi berita palsu bahawa Sabariah telah mati. Abang Kasim tidak dapat menerima kenyataan. Keadaannya semakin tidak keruan. Dia menangis sepuas-puasnya berbulan-bulan dan bertahun hingga matanya buta. Pemilik rumah pun terpaksa meminta Kasim keluar dari rumah kerana penyewa baharu. Kasim faham dan menghadiahkan saksofon kesayangannya kepada Abang Ali sebagai tanda terima kasih. Bermulalah Abang Kasim hidup merempat, berjalan tanpa arah, sehingga sampai di hadapan rumah seorang ibu tua. Ibu itu menumpangkan Kasim tinggal sementara waktu kerana hari sudah. Kerana nama ini telah merosakkan diri dan hidup saya. Kerana nama ini, isteri kesayangan saya meninggal. Kebangkitan semula bermula. Abang Din melihat ia satu peluang. Jadi, dia sanggup menaja konsert Kasim di seluruh tanah Melayu termasuk Singapura. Kasim selamat bersetuju dengan syarat namanya ditukar kepada Osman Jailani. Abang Din setuju dengan syarat itu. Ingat sahabat-sahabatku, nama itu hidup. Nama boleh membunuh hidup anda. Hati-hati dengan nama anda. Dia pun mengadakan konsert ke seluruh tanah Melayu. Ketika itu, nama Malaysia belum wujud lagi. Di Singapura, surat khabar melaporkan bahawa Osman Jailani akan mengadakan konsert. Sabariah terbaca dan memujuk suaminya. Dr. Ismadi bersetuju menyaksikan persembahan Osman Jailani, seorang ahli muzik buta. Ketika menyaksikan persembahan, Sabariah tersentuh. Dia yakin Osman Jailani ialah Kasim Selamat, suaminya yang paling dicintai. Dr. Ismadi juga yakin penyanyi buta itu ialah Kasim Selamat. Sabariah tidak tahan melihat persembahan itu. Dia keluar dan diikuti suaminya. Mestilah tak tahan melihat keadaan suaminya yang buta. Cintanya masih kukuh bersama Kasim. Selang beberapa ketika, Sabariah meminta suaminya mengubati mata Osman Jailani. Dr. Ismadi bersetuju tanpa syarat. Dr. Ismadi dan Sabariah pun menemui Osman Jailani untuk menawarkan rawatan mata secara percuma. Pada awalnya, Osman Jailani menolak dan berkata apa guna mata jika tidak dapat melihat isteri kesayangan. Sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, Tuan Doktor. Dalam fikirannya, Sabariah telah meninggal. Mendengar pengakuan itu, isterinya sentap. Siapa tidak sentapkan? Isteri masih sihat walafiat dikatakan telah mati. Tapi Dr. Ismadi pandai memainkan emosi Osman Jailani. Katanya, bukankah Osman ingin mencari dan melihat anakmu? Osman Jailani pun bersetuju dengan harapan dapat melihat anaknya nanti. Dalam babak lain, Kalsombi datang dari Pulau Pinang ke Singapura. Dia ingin melihat Osman Jailani pulih. Sebaik sampai di hospital, penglihatan Osman Jailani telah pulih. Pada awalnya, Osman tidak mengenali Abang Din, Kalsombi dan ibunya. Selang beberapa minit, Dr. Ismadi dan Sabariah pun datang melawat. Dr. Ismadi memperkenalkan isterinya dengan nama Maimunah Ismadi. Osman Jailani seperti tidak percaya. Mustahil. Mana mungkin itu Sabariah? Sabariah telah mati. Dr. Ismadi menghampiri Osman dan bertanya kenapa. Salin tak tumpah dengan wajah isteri saya yang telah meninggal dunia. Dan menjawab wajah isteri doktor sama seperti isterinya. Jawab Dr. Ismadi, barangkali pelanduk dua serupa. Osman mengiyakan sahaja. Kemudian Osman Jailani dibawa ke rumah Dr. Ismadi untuk rawatan istimewa. Selepas matanya semakin pulih, Osman meminta izin untuk melihat anaknya di rumah Sabariah. Setiba di rumah, dia disambut oleh Ibu Sabariah. Ibu Sabariah masih marah dengan ahli muzik. Ibu Sabariah berkata, apa kau mahu? Jawab Osman, saya mahu melihat anak saya. Aku dah benci, turunan kau pun aku tak mau tahu. Anak engkau tidak ada di sini. Sudah aku kasih orang. Kemudian Osman buat permintaan terakhir untuk melihat kubur isterinya yang dikatakan telah mati. Ibu Sabariah agak kebingungan tapi dia bersetuju untuk menutupi pembohongannya. Ketika sedang menangisi sebuah kubur, Ibu Sabariah sempat lagi memeli mantan menantunya. Nangis konon, jangan tak tahu malu. Malah harta anakku kau kikis sampai habis. Tiba-tiba keluarga ahli kubur itu datang dan bertanya, Kenapa saudara menangis di kubur ibu saya? ya. Ibu Sabariah terperanjat, ketakutan, matanya terbeliak. Pembohongannya terbongkar.
Kini, giliran Osman Jailani pula mengutuk mantan ibu mertuanya. Barulah Ibu Sabariah mengaku bersalah dan minta diampuni. Di mana Sabariah sekarang? Mas sudah kawinkan dengan Dr. Ismadi. Osman Jailani dengan tenang berkata, aku hairan mengapa Tuhan menciptakan engkau sebagai manusia. Bukankah lebih baik engkau diciptakan sebagai haiwan? Lalu dia pergi ke rumah Dr. Ismadi. Sesampai di rumah, Osman berkata, saya ingin pulang ke Pulau Pinang. Dr. Ismadi cuba menghalang, tapi Osman berkata, Sebab saya tak sanggup lagi melihat Sabariah bermain-mainkan saya. kini semua rahsia terbongkar. Osman Jailani ialah Kasim Selamat. Sabariah tidak dapat menahan perasaan. Dia juga serba salah. Kasim masuk ke bilik mengemas barangnya. Perasaannya berkecamuk. Dr. Ismadi cuba berbincang dengan baik. Untuk meredakan keadaan, dia mengaku bersalah kerana mengambil Sabariah dari Kasim Selamat. Lalu cuba menebus kesalahan itu dengan mengembalikan penglihatannya. Dengan memberi kembali penglihatan, aku rasa itu sangat adil, bukan? Osman Jailani tersentak dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih di atas keadilanmu, Tuan Doktor. Selesai perbualan itu, kedengaran Ibu Sabariah meraung meminta ampun dari luar bilik. Dr. Ismadi keluar menemui ibu mertuanya. Kasim Selamat mengunci pintu bilik. Ada sesuatu yang tidak adil. Fikirannya kacau. Kemudian, dia duduk di tepi katil. Di dinding bilik itu ada perhiasan alat makanan, sudu dan garpu. Terdapat juga 2 bilah keris. Agak lama juga dia memikirkan sesuatu, sementara di luar bilik, Dr. Ismadi cuba membuka pintu. Ibu Sabariah masih meraung-raung minta ampun. Perasaan Kasim Selamat semakin marah. Lalu, dia memutuskan sesuatu. Pada awalnya, dia mengambil sudu. Dia rasa tidak sesuai. Kemudian, dia memilih garpu agak tajam. Dia pun menghadap gambar pernikahan Sabariah dan Dr. Ismadi. Lalu, terjadilah peristiwa. Kasim Selamat membutakan matanya semula. Dia tidak dapat menerima konsep keadilan yang dimaksudkan oleh Dr. Ismadi. Selepas membutakan matanya, dia pun keluar bilik hendak pulang Pulau Pinang. Di lokasi lain, Kalsombi terjaga dari tidur dan kemudian menuju ke rumah Dr. Ismadi. Sebaik sahaja Kasim Selamat membuka pintu, Ibu Sabariah meraung, lalu pengsan melihat mata Kasim Selamat berlumuran darah. Mungkin mati mengejut. Sabariah pula tidak mampu berkata apa-apa. Yang lain turut terkejut. Kasim kembali buta. Dia berusaha keluar rumah dalam keadaan teraba-raba. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Tidak lama kemudian, Kalsombi datang dan sedia menerima Kasim Selamat walaupun buta.